Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Uncle Sufyan Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Hari ini Uncle akan share lagi beberapa tips mengenai isu perundangan syariah di bawah tajuk rujuk, pengesahan rujuk. Banyak lagi orang awam yang tidak mengetahui macam mana mau buat proses rujuk tu. Okey, banyak yang keliru. Ini rujuk mau bikin di mana ni Uncle? Di mahkamah kah atau di Jahin kah? So, hari ini Uncle akan explain kamu macam mana mau buat pengesahan rujuk apabila kamu sudah bercerai. Okey, apabila kamu sudah bercerai, ada sudah perintah cerai di mahkamah syariah sudah keluar. Seandainya berlaku rujuk, macam mana rujuk ni? Rujuk ni ada dua cara. Satu, rujuk lisan ataupun melalui perkataan. Macam mana contoh rujuk lisan? Contoh suami cakap yang kita rujuklah balik. Lepas tu bini pun sebut, bah, saya setuju, kita rujuklah balik, tinggal sama-sama. Itu merupakan salah satu contoh rujuk lisan. Adapun satu lagi rujuk lisan ni, dia kadang-kadang melalui teks, kena WhatsApp lah tu, kena hantar bunga-bunga, I love you, minta maaf begini, marilah kita rujuk. Lepas tu bini pun balas balik, okey saya terima, rujuklah kita, kesian anak-anak. Itu juga merupakan rujuk lisan melalui teks. Okey. Dan ada lagi satu rujuk ni dipanggil rujuk perbuatan. Apakah rujuk perbuatan? Rujuk perbuatan adalah rujuk apabila kamu melakukan hubungan kelamin. Apabila berlaku hubungan kelamin di dalam waktu iddah. Okey. Rujuk ni boleh berlaku di dalam waktu iddah ataupun di luar waktu iddah. Okey. Rujuk perbuatan ni hanya boleh dalam waktu iddah. Faham ah? Okey. Jadi, apabila berlakunya rujuk dalam waktu iddah ni, masa ni, okey, kamu perlu memfailkan rujuk di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Untuk orang Sabah lah. Untuk orang negeri lain, kamu kena buat rujuk tersebut di Jabatan Agama negeri masing-masing. Okey, macam mana pula rujuk ni yang perlu didaftarkan di mahkamah? Di mana apabila berlakunya rujuk dalam iddah, tetapi kamu lambat daftarkan ke Jahin. Maksudnya habis sudah tempoh iddah 3 bulan, ataupun bagi yang mengandung habis sudah lahir anak, barulah dia kelang kabut mau daftarkan rujuk. Jadi mereka yang sudah habis tempoh iddah, walaupun telah berlaku rujuk dalam tempoh iddah, kamu perlu daftarkan pengesahan rujuk di mahkamah syariah. Okey, ada beza. Apabila kamu mau buat pengesahan dalam waktu iddah, kamu hanya perlu ke Jahin tingkat 10, maklumkan kamu ada berlaku rujuk. Sebab itulah sijil cerai ni, dia hanya akan dicetak yang original tu dalam masa 4 bulan bila kamu daftarkan. Sebab dia mau tunggu waktu rujuk tu ada berlaku, waktu iddah tu ada berlaku rujuk ataupun tidak. Bagi orang yang mengesahkan rujuk selepas daripada tempoh iddah, maka dia perlu memfailkan pengesahan rujuk di mahkamah syariah. Okey. Uncle mau beritahu betapa pentingnya buat pengesahan rujuk ni. Sebab Uncle nak mau jadi macam Uncle punya beberapa klien berlaku pertindisan. Apabila orang tidak buat pengesahan rujuk, berlakunya perkahwinan semasa ada rujuk tu berlaku. Okey, faham kan? Jadi benda ni akan menjadi isu terhadap perkahwinan yang baru. Contohnya bila kamu tidak buat rujuk, macam mana dengan perkahwinan yang baru tu? Tentunya akan difarakkan disebabkan berlakunya rujuk. Jadi orang yang sudah rujuk, dia nak beli kahwin baru bagi yang perempuan lah. Jadi benda ni sangat penting, kamu kena buat pengesahan rujuk. Okey, ingat kena buat pengesahan rujuk apabila berlakunya rujuk. Uncle harap sharing Uncle pada hari ini memberi manfaat kepada semua follower Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.